Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Hai, Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid semua? Bertemu lagi kita pada kali ini dalam channel Cikgu Epon. Baik, hari ini cikgu nak membincangkan satu topik yang agak menarik. Agak-agak apa topiknya murid-murid ya? Mari kita tengok bersama-sama. Okey. Topik pembincangan kita pada hari ini ialah macam mana cara nak membina perenggan. Ini selalunya merupakan satu persoalan yang sering menjadi masalah kepada murid-murid. Ya, macam mana cara nak membina perenggan. Hari ini cikgu akan terangkan langkah demi langkah macam mana untuk menghasilkan perenggan. Okey. Apa itu perenggan murid-murid? Ya. Baik. Perenggan boleh didefinisikan sebagai bahagian dalam buku atau bab yang terdiri daripada beberapa baris ayat. Itulah dia maksud perenggan. Okey. Jadi maksudnya murid-murid, sebelum ini ada murid-murid yang agak kurang jelas membina satu ayat dalam satu perenggan. Maksudnya tidak menepati definisi perenggan. Jika kita lihat pada definisi di sini jelas menunjukkan bahawa paling tidak mesti ada 2 ayat dalam satu perenggan. Barulah kita boleh panggil itu sebagai perenggan. Okey, kita teruskan. Baik. Apa itu ayat murid-murid? Okay. Ayat ialah perkataan yang digabungkan menjadi frasa. Perkataan ialah ayat yang digabungkan menjadi frasa. 2 atau 3 perkataan digabungkan menjadi frasa. Frasa ada 4 jenis murid-murid ya. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kemudian, frasa-frasa ini pula apabila digabungkan membentuklah ayat. Okey. Kalau murid agak kurang jelas dan kurang faham tentang apa itu ayat, murid-murid boleh rujuk pada video cikgu sebelum ini. Di situ, pada video itu cikgu ada terangkan macam mana penghasilan ayat itu. Bermula daripada perkataan kepada frasa dan kepada ayat. Okey, jika susah murid nak layari laman itu, murid-murid boleh scan barcode yang cikgu sediakan pada paparan ini. Baik, kita teruskan. Bagaimanakah untuk menghasilkan perenggan? Okey, murid tengah betul-betul ya. Kita amati bersama-sama bagaimanakah cara dan kaedah yang mudah untuk menghasilkan perenggan. Baik. Langkah yang pertama. Mula-mula murid-murid perlu fahamkan soalan dan kata kunci pada soalan. Ya. Murid perlu faham, baca dan analisa soalan. Fahami dahulu apa arahannya, fahami kehendak soalan dan dapatkan kata kunci pada soalan tersebut. Ya. Kerana murid-murid, kata kunci ini ialah asas kepada isi-isi penting dalam perenggan. Daripada kata kunci itulah murid-murid, kita akan membina perenggan kita. Okey. Baik, seterusnya langkah yang kedua. Baik, di sini cikgu akan terangkan apa ada dalam perenggan. Baik, perenggan murid-murid terdiri daripada 2 atau 3 baris ayat. Baik, apa dia yang ada dalam perenggan? Macam mana kita nak kenal pasti mana ayat yang mula-mula, mana ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Macam mana nak buat? Okey, di sini cikgu terangkan. Dalam perenggan, ayat yang pertama dihasilkan daripada idea utama. Okey, sebelum tu murid-murid, macam mana nak hasilkan ayat? Kita tengok dahulu. Kita perlu buat rangka. Ini di sini cikgu nak terangkan macam mana nak bina rangka. Apa ada dalam rangka? Okay, murid, dalam rangka ada idea utama untuk ayat yang pertama, idea sampingan untuk ayat yang kedua, idea yang sampingan 2 untuk ayat yang seterusnya dan seterusnya. Okey, baik. Kalau perenggan itu ada 4 ayat,
Ada lagi idea sampingan yang ketiga. Baik. Daripada idea itu tadi, apa pula hasilnya murid-murid? Baik. Hasilnya ialah akan terhasillah ayat topik. Apa itu ayat topik? Okey, cikgu terangkan betul-betul. Di sini ya, murid dengar betul-betul. Ayat topik ialah ayat yang utama dalam setiap perenggan. Maksudnya ayat yang mula-mula. Ayat yang mula-mula. Ayat topik ini murid-murid ialah asas kepada maklumat yang nak diceritakan dalam perenggan tersebut. Itulah kepentingan ayat topik. Ayat topik sangat penting dalam setiap perenggan. Daripada mana? Daripada idea utama tadi. Iaitu kata kunci yang murid dah fahamkan, murid dah jana, murid dah dapat, murid dah kenal pasti daripada soalan. Murid kena faham benda ini semua berkait. Okey. Baik. Apa pula ayat yang kedua? Idea sampingan satu akan menghasilkan ayat huraian satu. Apa guna ayat huraian satu ni murid-murid? Tengok betul-betul ya. Ayat huraian satu ialah ayat yang akan menerangkan tentang ayat topik tadi. Maksudnya ayat ataupun cerita kesinambungan daripada ayat topik tadi. Itulah dia fungsi ayat huraian yang pertama. Menerangkan, melebih menjelaskan lagi cerita tentang ayat topik tadi. Okey. Cikgu teruskan ya. Ayat huraian yang kedua pula fungsinya menerangkan tentang ayat huraian yang pertama tadi. Itulah dia fungsi ayat huraian yang kedua. Inilah dia murid perkara ataupun maklumat yang perlu murid terangkan dalam satu perenggan. Ini cara yang jelas, cara yang betul untuk murid menghasilkan perenggan. Supaya murid tak terpesong, supaya ceritanya tak lari, supaya ceritanya tidak jadi selari dengan tajuk. Okey. Mungkin tadi murid agak susah nak faham. Jangan susah hati. Bila kita tengok pada contoh soalan, insya-Allah murid akan lebih faham. Okey, baik. Di sini cikgu ada sediakan contoh soalan. Soalannya berbunyi begini. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai kawan rapat atau kawan karib. Tuliskan sebuah perenggan tentang kawan baik kamu. Okey. Kali ni cikgu tak nak suruh murid tulis karangan. Cikgu nak minta murid hasilkan satu perenggan saja berdasarkan kepada soalan ini. Baik, kita tengok macam mana cara kita nak buat ya. Okey, kita berbalik kepada langkah 2 tadi. Kita nak bina rangka kepada perenggan tersebut. Okey. Tadi tajuknya ialah kawan karib. Okey, murid tengok idea utama. Idea utama di sini cikgu ambil seorang kawan. Idea utama seorang kawan. Okey. Idea sampingan satu, nama. Nama yang akan cikgu terangkan tentang kawan karib tadi. Okey, idea sampingan yang kedua pula umur. Umur kawan karib yang cikgu akan terangkan nanti. Baik, murid dah jelas ya? Ini ialah rangka karangan. Daripada idea ini nantilah akan terhasilnya perenggan kita yang mengandungi ayat topik dan ayat-ayat huraian. Baik, kita tengok hasil kepada idea utama iaitu ayat topik yang pertama. Apa ayatnya? Tengok ya. Saya mempunyai seorang kawan karib. Murid tengok dengan jelas. Bermula daripada seorang kawan tadi, dalam idea utama cikgu hasilkan ayat. Iaitu ayat topik cikgu, saya mempunyai seorang kawan karib. Okay. Seperti yang cikgu terangkan tadi, ayat topik ialah asas kepada penerangan dalam setiap perenggan. Jadi maksudnya, untuk perenggan ini, kita bina satu perenggan saja murid ya. Untuk perenggan ini, cikgu nak cerita tentang kawan cikgu ni. Ya.
Baik. Tengok ayat yang kedua. Kawan karib saya bernama Muhammad Nur Adam. Idea sampingan cikgu yang pertama akan menghasilkan ayat huraian yang pertama. Murid tengok, cikgu jelaskan tentang kawan karib tadi. Pada ayat yang pertama, cikgu dah terangkan, cikgu ada seorang kawan. Pada ayat huraian yang pertama, cikgu terangkan nama kawan cikgu itu apa. Murid nampak di situ ya, kesinambungan ataupun kaitan antara kedua ayat itu. Kenapa cikgu dah terangkan sebelum ini ayat topik. Kawan karib saya bernama Muhammad Nur Adam itu menerangkan tentang saya mempunyai seorang kawan tadi. Menambahkan lagi ceritanya. Baik. Kita tengok pula pada ayat sampingan cikgu, ayat huraian cikgu yang kedua. Baik. Daripada idea sampingan cikgu yang kedua iaitu umur, cikgu bina pula ayat dia berumur 10 tahun. Dia berumur 10 tahun ini merujuk kepada ayat yang kedua iaitu kawan karib saya bernama Muhammad Nur Adam. Boleh nampak tak perkaitan antara setiap ayat? Inilah yang boleh kita kategorikan sebagai perenggan yang baik. Bagaimana cara untuk menghasilkan perenggan yang baik? Baik, kita tengok murid, apakah hasilnya? Baik, perenggan yang kita hasilkan daripada ayat tadi kita lihat ya. Inilah ayatnya. Inilah perenggan murid-murid. Saya mempunyai seorang kawan karib. Kawan karib saya bernama Muhammad Nur Adam. Dia berumur 10 tahun. Nampak tak? Murid jelas tak di situ? Akhirnya, murid telah dapat menghasilkan satu perenggan yang mempunyai perkaitan antara setiap ayat. Baik. Tahniah murid-murid. Pada akhir pembelajaran kita hari ini, murid telah faham bagaimana cara dan kaedah yang betul untuk menghasilkan perenggan. Cikgu harap murid teruskan membuat latihan bagaimana untuk menghasilkan perenggan ini, di mana akhirnya nanti murid akan berjaya untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik. Untuk itu, cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan selamat maju jaya. Jumpa lagi. Bye.